Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zahir bin Rusli, pelajar dari Open University Malaysia, Cawangan Seberang Perai, Pulau Pinang. Saya daripada bidang pengajian Islam, iaitu pengkhususan pengurusan Islam. Terima kasih pertamanya diucapkan kepada yang dihormati Puan Nuryanti binti Husin selaku tutor bagi subjek kemahiran belajar pada abad 21 kerana telah memberi bimbingan dan tunjuk ajar bagi subjek ini. Maka dengan itu dapatlah saya menyiapkan amanah tugasan ini. InsyaAllah saya akan membentangkan dengan tajuk iaitu masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja di Malaysia. Sebagai mukadimah, apakah yang dimaksudkan dengan akhlak? Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan akhlak itu adalah berasal daripada bahasa Arab yang maksudnya iaitu budi pekerti, tabiat dan kelakuan. Itulah daripada perkataan khalaqa ataupun khuluq jamaknya. Perkataan khalaqa atau mudah disebut juga sebagai kejadian. Perkataan sinonim yang sesuai bagi akhlak ini adalah adab, kelakuan, watak, budi pekerti, sifat, sikap dan sebagainya. Apa pula pendapat tokoh falsafah tentang maksud akhlak ini? Menurut Ibn Sina menyebut akhlak adalah getaran yang terhasil dalam jiwa berperasaan. Maka kejadian itu disebut sebagai akhlak. Imam Ghazali pula menyebut akhlak adalah satu sifat yang mengakar dalam jiwa dan lahir dengan perbuatan cara yang mudah daripadanya. Maka di awal ini saya ingin menyebut apabila sebut tentang tajuk keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja, apakah yang diseru oleh Islam? Manusia adalah makhluk yang diciptakan dan mempunyai keperluan untuk urusan dengan orang lain. Maka setiap hari kita pasti akan ada urusan dengan orang lain. Tak ada insan di dunia ini yang dapat hidup bersendirian. Maka Islam amat mementingkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, bahkan juga hubungan antara manusia dengan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut dalam hadis berkaitan perkara ini, iaitu dengan mafhumnya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringlah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya dan berurusanlah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ingin saya sebutkan dalam perbentangan ini iaitu berkaitan statistik masalah jenayah. Bersumberkan daripada berita harian iaitu apa yang disebut oleh Datuk Seri Ayub Khan, itulah timbalan Ketua Polis Negara. Statistik menunjukkan pada tahun 2018 1388 kes jenayah. Pada tahun 2019 1230 kes jenayah. 95% adalah dalam kalangan pelajar lelaki dan 5% adalah perempuan. Pelajar perempuan paling banyak menjadi mangsa iaitu 58% berbanding dengan pelajar lelaki. Mangsa yang paling tinggi adalah kes rogol, cederakan orang, curi motosikal, curi dan lain-lain. Hampir 99% pelaku jenayah dalam mangsa adalah kalangan pelajar sekolah iaitu lingkungan umur 13 hingga 18 tahun iaitu di peringkat sekolah menengah katanya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja semakin menjadi-jadi. Yang terbaru pada 22 Mac 2024, gempar di media sosial, laman-laman berita, pelajar daripada sebuah kolej maut dibelasah dalam asrama. Kejadian ini disebabkan perselisihan antara mangsa dengan penghuni-penghuni asrama yang lain. Kes tersebut disiasat mengikut 302 Kanun Kesesaan. Jadi, apa sebenarnya punca kepada semua ini? Kesan jika masalah keruntuhan akhlak ini tidak dicegah amat-amat dahsyat.
Apabila akhlak diabaikan oleh satu bangsa, maka kejahatan sosial akan bermaharajalela, pembunuhan, minum arak, salah guna dadah, penyimpangan seksual dan sebagainya. Malah generasi muda ini yang kita amat risaukan kerana mereka adalah masa depan negara. Mereka lah yang akan memimpin negara kita nanti. Justru hal ini amat merisaukan. Imam Hassan Al-Banna, seorang tokoh, pernah menyebut sesuatu negara tidak sempit kerana penduduknya, tetapi ia sempit disebabkan akhlak mereka sendiri. Kita lihat apakah peranan yang perlu dilakukan atas kes, atas isu masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ini. Itulah peranan agama, didikan rumah dan sekolah. Ini antaranya. Agama pastinya tidak dinafikan lagi sentiasa menyeru manusia untuk berakhlak dengan sebaik-baik akhlak. Oleh itu titik permulaan yang sebenar adalah dari rumah. Untuk melahirkan golongan remaja yang berakhlak, didikan mestilah bermula dari kecil. Didikan mestilah dari rumah. Bab kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Setiap anak yang dilahirkan itu umpama kain putih. Ibu bapa lah yang akan mencorakkannya. Seterusnya, pihak yang berwajib pula mestilah saling menjalankan tanggungjawab. Misalnya, guru di sekolah mestilah tekad, ikhlas, menyampaikan ilmu dengan sungguh-sungguh agar menjadi baik dan berkesan. Apabila semua pihak berusaha melahirkan generasi yang berakhlak mulia, pastilah ia akan menzahirkan kesan yang baik kepada generasi muda. Maka masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ini dapat dibendung, dapat dicegah dan seterusnya melahirkan generasi-generasi yang baik. Kesimpulan daripada perbentangan tentang tajuk masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ini, saya simpulkan dengan sebuah pantun: tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Sendi bangsa adalah budi, runtuh budi, runtuhlah bahasa. Sekian, terima kasih.